Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Hari ini kita ada satu isu, satu topik yang cukup panas, cukup kontroversi yang pasti akan membuatkan ramai orang berpikir dua kali. PAS Sabah mengkritik UMNO kerana masalah infrastruktur di negeri ini. Jalan yang rosak, bekalan air yang tidak stabil, elektrik yang sering terganggu. Tapi UMNO Sabah membalas dengan keras, mengatakan PAS tidak faham struktur pentadbiran dan hanya pandai menuding jari. Jadi siapa yang betul? Adakah PAS sedang memainkan peranan sebagai pembangkang yang bertanggung jawab ataupun ini hanya satu strategi politik sebelum pilihan raya? Mari kita bedah siasat isu ini satu persatu. Baiklah, mari kita rewind sedikit ke belakang supaya kita betul-betul faham isu ini. PAS Sabah melalui setiausaha mereka, Sahar Abdul Majid, menegaskan bahawa UMNO tidak boleh lagi diberikan kepercayaan dalam isu pembangunan negeri ini. Menurut Sahar, UMNO pernah memerintah Sabah dari tahun 1995 hinggalah tahun 2018, tapi masalah asas seperti jalan berlubang, gangguan bekalan air, dan elektrik masih lagi berlaku sehingga hari ini. Malah Sahar menyebut satu contoh yang cukup jelas, yaitu Kinabatangan, kawasan yang diwakili oleh Datuk Seri Bung Mokhtar Radin sejak berpuluh tahun, masih lagi menghadapi masalah yang sama. Jadi bila Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, berjanji bahawa masalah air, elektrik dan jalan raya akan menjadi fokus dalam manifesto pilihan raya negeri ke-17 nanti, PAS Sabah merasakan bahawa rakyat tidak boleh lagi diperdaya dengan janji yang sama berulang kali. Bunyinya logik, tapi tunggu dulu, sebab UMNO Sabah tidak berdiam diri. Penolong setiausaha UMNO Sabah, Alfian Sambas, membidas kenyataan PAS dengan cukup pedas. Menurut Alfian, PAS Sabah sepatutnya membuat kajian terlebih dahulu sebelum menuduh UMNO. Katanya, masalah infrastruktur di Sabah bukan lagi di bawah kawalan UMNO, tetapi di bawah tanggung jawab kerajaan negeri sekarang, yaitu Gabungan Rakyat Sabah GRS. Beliau menyindir bahawa PAS di Sabah ini ibarat hidup segan, mati tak mahu, dan menegaskan bahawa pemimpin PAS seperti Sahar perlu memahami struktur pentadbiran kerajaan sebelum mengeluarkan kenyataan. Alfian menegaskan bahawa UMNO bukanlah tidak berbuat apa-apa ketika mereka mentadbir Sabah sebelum ini. Malah beliau mengingatkan banyak projek besar yang telah dilakukan oleh UMNO seperti Lebuh Raya Pan Borneo, pembinaan Universiti Malaysia Sabah UMS, pembangunan infrastruktur kesihatan, kebajikan rakyat dan juga pembangunan sektor pelancongan. Selain itu, beliau turut menyebut hampir 50,000 unit PPRT telah pun dibina untuk menyediakan rumah kepada rakyat yang memerlukan. Maka Alfian menegaskan bahawa adalah tidak adil untuk menafikan usaha UMNO selama ini dalam membangunkan Sabah. Tapi persoalannya sekarang, jika betul UMNO sudah banyak berusaha, kenapa masalah ini masih berlarutan hingga ke hari ini? Ini yang membuatkan ramai orang tertanya-tanya. Kita kena faham bahawa Sabah ini mempunyai sejarah politik yang cukup kompleks. Selepas UMNO memerintah dari 1995 hinggalah 2018, warisan mengambil alih selama 2 tahun sebelum tumbang kepada GRS pada PRN Sabah 2020. Sekarang, GRS yang diketuai oleh Datuk Seri Haji Jinor menjadi kerajaan negeri. Tetapi pada masa yang sama, UMNO juga berada dalam kerajaan persekutuan. Jadi apabila PAS menyalahkan UMNO,
Adakah mereka benar-benar menyasarkan UMNO Sabah atau mereka sebenarnya menyalahkan Kerajaan Persekutuan secara menyeluruh? Ini karena UMNO Sabah sudah bukan lagi parti dominan di negeri ini. Mereka bukan lagi memegang kuasa penuh seperti dulu. Malah, sebahagian besar pemimpin GRS hari ini, termasuklah Ketua Menteri sendiri, dulunya berasal dari UMNO. Jadi, jika Sahar dari PAS ingin menyalahkan mana-mana pihak, tidakkah sepatutnya beliau juga menegur kerajaan negeri GRS yang kini memegang tampuk kuasa? Tapi dari satu sudut lain pula, PAS memang mempunyai hujah yang kukuh. Adakah benar UMNO Sabah sudah buat yang terbaik selama lebih 20 tahun mereka berkuasa? Kalau betul mereka sudah membina infrastruktur yang kukuh, kenapa rakyat Sabah masih lagi menghadapi masalah jalan berlubang, bekalan air yang sering terganggu, dan elektrik yang tidak stabil? Bukankah UMNO juga masih berada dalam Kerajaan Persekutuan sekarang? Jadi kenapa UMNO tidak dapat menekan kerajaan negeri untuk menyelesaikan isu ini? Satu lagi persoalan menarik. Adakah kritikan PAS ini benar-benar ikhlas untuk membela rakyat Sabah? Atau ini sekadar strategi politik untuk melemahkan UMNO sebelum PRN Sabah nanti? Kita semua tahu, PAS di Sabah bukanlah parti dominan. Mereka tidak banyak kursi di Dewan Undangan Negeri, tetapi mereka adalah sebahagian daripada Perikatan Nasional yang kini menjadi pembangkang di peringkat persekutuan. Jadi mungkinkah ini satu percaturan untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa UMNO sudah tidak relevan lagi di Sabah? Dan satu lagi yang perlu difikirkan, adakah manifesto PRN 17 oleh UMNO ini benar-benar akan membawa penyelesaian kepada masalah infrastruktur di Sabah? Atau adakah ini hanya satu lagi janji politik yang akan diulang setiap kali pilihan raya tiba? Ini bukan kali pertama kita mendengar janji seperti ini. Jadi apa jaminannya kali ini UMNO akan benar-benar melaksanakannya? Apa yang menarik, Alfian turut memberi peringatan kepada GRS bahwa ketua-ketua mereka juga pernah bersama UMNO satu ketika dulu. Jadi adakah kerajaan negeri sekarang coba menafikan sejarah UMNO dalam membangunkan Sabah? Atau mereka sengaja mahu melepaskan diri dari tanggung jawab dengan membiarkan UMNO menjadi sasaran kritikan? Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Anda semua, siapa sebenarnya yang harus dipersalahkan dalam isu ini? Adakah UMNO Sabah yang telah lama berkuasa tetapi gagal menyelesaikan masalah ini? Adakah kerajaan GRS sekarang yang patut lebih bertanggung jawab karena mereka memegang tampuk kuasa? Ataupun adakah PAS yang harus dipersalahkan karena menggunakan isu ini sebagai senjata politik menjelang PRN Sabah yang tidak lama lagi? Apakah pendapat Anda? Adakah Sabah benar-benar boleh mendapat pembangunan yang lebih baik pada masa depan? Atau adakah kita akan terus mendengar janji yang sama tanpa penyelesaian yang nyata? Saya mau dengar pendapat Anda semua. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah, like video ini, share dengan kawan-kawan, dan subscribe ke channel ini Currents via MY. Untuk lebih banyak perbincangan politik yang panas, kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.